A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Dan alhamdulillah, anda sampailah ke kampung Jijan. Mana? Nogori Sombelan ni. Nogori. Anda pun tak sedar tu sampai tadi. Pasal tidur dalam kereta. Dia ngantuk sungguh saya ni. Alhamdulillah. Tapi boleh pelik juga ni apa banyak kelapa sawit ke kampung bunian mana aku datang ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada malam ni kita akan mengulang kaji kembali sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila saya tengok masjid ni daripada luar, tengok ada lambang pasti kat luar tu, confirm tak payah ceramah lebih-lebih dah, pandai belaka dah kan. Orang berjuang belaka ni insya-Allah. Betul tuan-tuan? Wujuhu yawma idzin nadhirah. Muka bercahaya belaka tuan-tuan. Tengok macam gaya haji-haji depan anak ni. Gaya ikat serban pun dah takut dah tuan-tuan. Ni semua tok wali belaka. Aku pun wali juga, wali nikah tuan-tuan. Jadi apa-apa hal pun kita berkongsilah sedikit sebanyak sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita tidak memahami sejarah ni, kita takkan menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab sejarah ni lah kita menghargai apa yang kita ada pada hari ini. Al-ummatu la ta'rifu tarikhaha, la ta'rif kaifa yabni majdaha. Ya, itu pepatah orang ada mengatakan, umat yang tak kenal sejarah dia takkan reti nak membina masa depan yang hebat itu. Jadi kita ni umat Islam, kehebatan kita sebenarnya terletak kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukannya terletak kepada perjuangan hang tuah, hang jebat, hang lekiu, hang pi mana, hang dah makan ke belum, kepala otak hang, bukan Kita punya kemuliaan terletak kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diringkaskan cerita. Belum apa-apa dah ringkas dah tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sedia maklum berdakwah di Mekah selama 13 tahun dan di Al-Madinatul Munawwarah selama 10 tahun. Kesemuanya 23 tahun. Pada tahun 10 kenabian Nabi, maknanya lebih kurang setelah 10 tahun Nabi SAW berdakwah di Makkah. Dan Nabi SAW pada peringkat dakwah dahulu dipanggil ad-da'watu sirran, dakwah secara diam-diam, senyap-senyap. Masyarakat Arab Quraisy masa tu masih lagi masyarakat yang jahiliyah, yang tak tahu apa benda. Kalau Jawa panggil goblok gedi. Orang Banjar panggil bungol, telur tembok, macam tu tuan-tuan. Nogori aku tak tahu lah dia panggil apa. Orang Nogori panggil apa? Bodoh macam kobau. Rasor-rasor den lah. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW berdakwah 3 tahun secara pelan-pelan, diam-diam, senyap-senyap. Sehinggalah bila Allah Ta'ala turunkan ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Nabi SAW dakwah secara jahriyan, secara terang-terangan. Apabila Nabi SAW mula berdakwah secara terang-terangan, maka Nabi menghadapi Nabi menghadapi ujian, menghadapi larangan, halangan daripada golongan-golongan Quraisy
yang bencikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara ketua-ketua yang kuat menentang Nabi tak lain dan tak bukan ialah pakcik Nabi sendiri, Abu Lahab. Ya. Kadang-kadang orang kita ni tertukar lagi pakcik Nabi tu. Dia kata Abu Jahal. Abu Jahal bukan pakcik Nabi bang, oh Abu Lahab. Ya. Begitulah. Sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, yang bila kita baca sejarah, dalam ramai-ramai keluarga Nabi ni ada pakcik yang bernama Abu Talib. Abu Talib ni orang yang bela Nabi daripada kecil, yang memahami perjuangan Nabi SAW, yang tak beriman dengan Nabi, tapi dia support perjuangan Nabi. Apabila orang kafir Quraisy buat tawaran kepada Abu Talib, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, kau serahkan Muhammad pada kami untuk kami bunuh dia, dan kami akan serahkan kepada engkau seorang pemuda yang baik, yang perangai lebih kurang sama dengan Muhammad. Kau belalah budak ni sebagai ganti Muhammad bagi dekat kita orang. Abu Talib kata, kau orang gila apa? Kau suruh aku bela anak korang, bagi makan anak korang, lepas tu aku bagi anak aku dekat korang, korang bunuh. Kau ni gila apa? Itu Abu Talib pendirian dia. Walaupun dia tak pernah orang panggil apa, nak terbuka pintu hati nak masuk Islam. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib ditekan. Orang kafir kata dekat Abu Talib, wahai Abu Talib, kami dah lama sabar. Dulu Muhammad dia sembahyang tepi Kaabah, kita orang relax lagi. Dia sembahyang kat Kaabah, kita orang tak ada masalah lagi. Tapi kalau dah sampai tahap saffaha uqulana wa safha aba'ana wa ayyab wa aba alihatina, tapi kalau dah sampai tahap dia bodohkan kita orang, dia kata mak abah kita orang bodoh. Yalah, pasal sembah berhala bodoh lah kan. Kenapa kau sembah berhala ni? Dah atuk nenek moyang ciut-ciut Bigfoot aku dulu, so apa sembah kita sembah lah. Bodohnya lah korang. Marah lah. Oh, kata mak abah kita orang bodoh ya. Macam tu ya. Dia punca nak marah tu tuan-tuan, bila kita ajak berubah, tu masalahnya. Nabi ajak berubah bukannya apa, Nabi ajak berubah udah-udah lah tu ya. Lama berbenar dengan kapal layar tu, berubah, tu yang nak marah sangat tu. Tuan-tuan faham ke tidak aku cerita apa ni? Jadi tuan-tuan, bila Nabi SAW ajak berubah, bila orang nak marah ni, Abu Talib ni orang yang istiqamah pertahankan Nabi. Cuma ada terfikir, apa punca Abu Talib ni tak masuk Islam tuan-tuan? Ialah yang pertama, kehendak Allah Ta'ala. Sepanjang-panjang saya baca sirah ni, saya terjumpa satu cerita. Pernah Abu Talib cakap, semua benda yang Muhammad bawa tak ada masalah, bagus belaka. Cuma satu benda aku tak setuju. Dia punya sembahyang okey, angkat takbir okey, rukuk okey, semua okey. Yang aku tak setuju tentang sujud, dia kata. Sebab masyarakat jahiliah tuan-tuan, masyarakat yang dia tak ada agama tau. Dia tak macam masyarakat Ahlul Kitab. Orang-orang Kristian ahli kitab ni dia ada agama, dia ada nabi-nabi yang terdahulu. Orang Mekah tak ada. Dia tahu sembah berhala tok pekong tu je, dan cara sembah pun ikut suka dia je. Bila Abu Talib tengok Nabi sembahyang, tang Nabi sujud, dia tak setuju. Dia kata ni tak betul ni. Kepala ni benda mulia. Bila sujud, kepala duduk macam ni, bontot pula ke atas. Mana boleh macam tu, dia kata. Bontot lagi mulia pada kepala. Yang ni aku tak setuju. Itu je komen Abu Talib, menyebabkan tak terbuka hati dia nak terima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sehingga tuan-tuan, kemuncaknya lah, lebih kurang pada tahun 9 ataupun 10 dakwah Nabi SAW, Rasulullah SAW ni diboikot oleh golongan-golongan kafir Mekah. Macam-macam cara dia buat. Nabi ni mula sabar, sahabat pun sabar juga, tapi akhirnya dia orang cuba buat style apa? Kita boikot Muhammad, jangan bagi makan, jangan ada siapa makan, jangan ada siapa berjual beli dengan Muhammad, jangan ada siapa bermuamalah dengan keluarga Muhammad. Kita bukan boikot Muhammad seorang, semua keluarga dia, semua sekali. Pakcik dia, makcik dia, sepupu dia, anak saudara dia. Contohlah ya, mana ada anak saudara, Nabi tak ada adik-adik tuan-tuan. Semua sekali kita boikot. Sebab apa? Sebab diorang ni bersekongkol dengan Rasulullah SAW.
Bila kena macam tu, dalam sejarah sebut sampai tahap para sahabat Nabi ni yang berjawab dengan Nabi dipinggirkan di luar kota Makkah dalam keadaan tak ada makanan, tak ada minuman. Dan sejarah juga menceritakan ada di kalangan orang-orang kafir Mekah ni yang bersimpati. Dia kata gila bawa Mekah ni. Sebab keputusan yang boikot Nabi ni bukan semua orang setuju tau. Dalam ramai-ramai kafir Mekah tu, dia ada juga pesen kafir yang okey. Kafir DAP dia panggil tuan-tuan. Macam tu lah, ada lebih kurang yang okey lah sikit kan. Yang lain-lain tu MCA, MIC, macam tu lah yang dalam Mekah tu. Yang ni dia pesen bersimpati. Dia kata mana boleh, walaupun agama kita tak sama, tapi ni tak betul, ni salah ni. Kita boleh makan, kita boleh minum, sedangkan Muhammad dan keluarganya tak ada makanan, tak ada minuman. Ni apa cerita ni? Sebab tu dalam sejarah tuan-tuan kalau kita baca, ada seorang kafir Quraisy bernama Abu Bukhturi. Abu Bukhturi ni pernah berusaha menyeludup gandum untuk masukkan ke dalam kampung. Kampung ni kira orang panggil apa, dah di kuarantin tau. Ini semua anak beranak Nabi Muhammad, dah ke Bani Abdi Manaf, Bani Hashim, selonggok duduk kawasan ni. Dan orang Arab style dia kalau duduk, dia akan duduk dengan anak beranak dia belaka. Contohlah macam kampung ni nama kampung Jijan kan. Dalam kampung ni ada tak keluarga dia semua duduk dalam ni, tak keluar-keluar. Ada tak macam tu tuan-tuan? Ada. Kalau ada, keturunan Arab Quraisy tu. Ya. Arab memang macam tu lah style dia. Dia takkan berpisah dengan keluarga. Dia akan duduk selonggok dengan keluarga dia. Sebab tu bila Nabi dan para sahabat dan juga anak beranak Nabi ni, diorang kena boikot, diorang duduk sama-sama, susah senang. Walaupun dalam keluarga Nabi, saudara mara tu ada yang kafir, tapi atas dasar kekeluargaan, tak apalah, kita susah sama-sama atas dasar kekeluargaan. Jadi dalam ramai-ramai orang kafir yang boikot Nabi ni, ada seorang bernama Abu Bukhturi. Abu Bukhturi kata tak jadi ni. Kita lalu di kawasan kampung Muhammad, kita dengar malam-malam bunyi budak-budak menangis kelaparan. Budak-budak menangis, lapor. Kita lalu, kita dengar kadang-kadang bukan bunyi budak menangis, mak budak pun menangis juga. Lapor, makanan tak ada. Akhirnya Abu Bukhturi tuan-tuan buat keputusan pergi seludup hantar gandum ke kawasan perkampungan Nabi Muhammad SAW. Tapi nak bawa gandum bukan senang. Boikot pula. Banyak roblok je. Satu malam Abu Bukhturi tengah seludup, tiba-tiba ada roblok kan. Ketua roblok Abu Jahal and the gang. Pergi mana? Bawa ke mana gandum ni kan? Abu Bukhturi dah puas cilok kantoi juga. Lalu apa kata Abu Bukhturi, korang ni gila, kau sanggup biarkan Muhammad, keluarga dia, saudara mara dia kebulu, korang senang lenang boleh makan, aku peduli apa aku? Siapa suruh dia menyusahkan kita orang kat Mekah? Lantak dia, kau kesian apa? Abu Bukhturi kata, peduli apa kau, aku nak hantar ikut aku. Bergaduh pula kat situ tuan-tuan ni. Diringkaskan cerita sejarah ni, akhirnya Abu Bukhturi ni berjaya menyeludup gandum ke dalam perkampungan Nabi Muhammad, mana anak beranak Nabi, dan bagi makan. Sebab tu Nabi ni terkenang kepada jasa Abu Bukhturi. Lepas pada Islam menang, lepas pada Nabi SAW pindah ke Madinah, Nabi kata kat para sahabat dalam perang Badar, kalau tak silap ana, Nabi kata dalam perang nanti, kalau ditakdirkan Allah, kamu bertembung dengan Abu Bukhturi, jangan bunuh dia. Sebab dia walaupun kafir, dia pesen orang yang bersimpati dengan perjuangan kita. Jangan bunuh Abu Bukhturi. Tapi dah sejarah cerita akhirnya dia mati kena bunuh juga tuan-tuan ya. Okeylah. Jadi itu realiti yang berlaku masa Nabi SAW permulaan dakwah dulu, dia boikot. Sehingga tuan-tuan, dalam keadaan begitu, Nabi Allah Ta'ala uji pula dengan dua benda. Yang pertama, kematian Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, isteri kesayangan Nabi SAW. Meninggal Khadijah. Tak dan berapa hari Khadijah meninggal pula Abu Talib. Abu Talib walaupun dia kafir, walaupun dia tak beriman dengan Nabi, tapi dia tak tinggal keluarga, dia tak tinggal anak saudara dia. Dia pun susah sekali, dia pun kebulu sekali, dia pun melepek sekali orang tua ni.
Ya, masa dia tengah sakit nazak tu, Nabi SAW duduk tepi Abu Talib. Puak-puak bengong Abu Jahal, Abu Lahab, Labu-Labi and the gang ni pun datang juga ziarah. Datang kan. Dia nak pastikan Abu Talib ni mati dalam keadaan agama nenek moyang. Maka Nabi SAW kata dekat pakcik dia, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhajjuka amamallahi yawmal qiyamah." Pakcik sebutlah la ilaha illallah. Kalimah ini saya akan berhujah di hadapan Allah di hari akhirat besok. Pakcik tolonglah sebut la ilaha illallah. Baru nak sebut, ni Abu Jahal, Abu Lahab ada. Haji jangan Haji. Kau jangan lupa muka aku ni Ni Tan Sri Abu Jahal ni Kau jangan lupa. Kan geleng kepala Abu Talib nak mengucap tak edit tuan-tuan. Nabi kata, "Ya ammi, pakcik, sebut la ilaha illallah. Dia akan menyelamatkan kau di hari akhirat besok." Baru nak cakap Abu Lahab pula, "Kau jangan sebut, kau jangan lupa agama nenek moyang kita. Agama nenek moyang kita tu kita pertahankan sampai mati. Jangan sebut. Malu keturunan kita nanti." Jeling kepala Abu Talib. Last apa kata Abu Talib? "Ya Muhammad, bal amutu ala dini abai wa ajdadi." Biarlah pakcik mati di atas agama nenek moyang pakcik. Mati dah kadang kafir. Menangis Rasulullah SAW. Mati dah kafir Syekh. Keluar besok muka surat depan utusan lawyer Mekah. Kau tahu tak? Pakcik Muhammad gagal diislamkan. Mana dia berjaya dengan kita. Kan itu dah lompat dah kan. Rupanya U-turn balik semula. Ada faham? Tuan-tuan, itulah manusia. Cuma Abu Talib ni dia lebih bermaruah lah. Sebab ada tu dia U-turn tu dia lain macam sikit tuan-tuan. Aku cakap tu terang lah, puak-puak ni kalau dia buat apa benda pembohong belaka tuan-tuan. Ya, pembohong. Kalau dia keluar tu, dia sebenarnya dia nak benda tuan-tuan. Al-fulus fi dunya wal mampusu fil akhirah. Puak-puak. Okeylah. Jadi akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah. Menangis Rasulullah SAW. Maka Allah turunkan ayat, "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Wahai Muhammad, engkau tak boleh memberi petunjuk kepada sesiapa yang kau sayang, tetapi Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Abu Talib ni tuan-tuan, dalam Sahih Bukhari cerita, kan Al-Abbas tanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, dengan sebab engkau ni Nabi, kau ni Nabi, kau ni anak saudara dia, Allah tak ringankan ke azab pakcik kau tu?" Nabi kata, "Betul, Allah ringankan. Ya, dengan sebab saya, wahai Abbas, Allah ringankan siksaan Abu Talib. Diletakkan api fi makhmasi qadamaihi." Makhmas qadamaihi kan tapak kaki kita tu kan, kalau kita bijak kan ada satu kawasan yang tak kena tanah kan, yang di tengah-tengah tapak kaki ni kan, yang tu tak kena tanah. Nabi kata dibakar kat situ lah, nyalakan api, ya, yujaljilu ra'suhu, menggelegar otaknya. Nabi kata, dan dia rasa itulah azab paling dahsyat sekali. Abu Talib kata itu yang paling dahsyat sekali, padahal Nabi kata yang paling ringan sekali. Sampai macam tu ya. Na'udzubillah min zalik. Walau bagaimanapun, apa hikmah Abu Talib tak beriman, Allah Ta'ala saja Maha mengetahui. Cuma ulama-ulama kata antara hikmahnya, menjadi bukti bahawasanya dakwah yang Nabi bawa ni bukan Nabi pakat dengan anak beranak dia. Contohlah ya, kalau Abu Talib tu beriman, nanti orang kata apa? Oh, patutlah Abu Talib beriman, dia dah pakat dengan anak saudara lama dah benda ni rupanya. Lepas seorang kau tengok ni beriman. Ni semua nak geng-geng di belaka lah ni. Oh, patutlah. Jadi Allah Ta'ala nak tunjuk kat kita bahawasanya Islam ni bukan Nabi yang cipta, bukan anak beranak Nabi yang cipta, bahkan merupakan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abu Talib mati dalam keadaan kufur. Na'udzubillah min zalik. Nabi terus berdakwah tuan-tuan, sampai tahap Nabi ni SAW cuba bertukar angin, berdakwah dekat Mekah, tak makan saman orang Mekah ni. Akhir Nabi cuba berdakwah dekat Taif, beberapa kilometer di luar Mekah, ditemani oleh anak saudara pula, anak angkatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu.
Pergi ke Taif tuan-tuan. Dalam sejarah sebut Nabi berjalan kaki pergi ke Taif. Dalam Taif ni, kenapa Nabi pergi ke Taif? Yang pertama, Taif bandar yang paling hampir dengan Mekah. Yang pertama. Yang kedua, dalam Taif ni ada pakcik makcik sebelah Aminah mak Nabi tu. Dari kena mengena kat situ. Dalam hati Nabi, kemungkinan kalau aku berdakwah dekat Taif, orang-orang Taif kenal aku, dia kenal kaitan ada saudara mara dengan aku, dia orang masuk Islam, dia akan support perjuangan aku. Maka Nabi SAW pergi jumpa orang Taif. Dan untuk maklumat tuan-tuan lagi, orang Taif ni dia tak ngam dengan orang Mekah, dia orang yang bermusuh. Nabi pergi, Nabi jumpa, Nabi kata, wahai orang-orang Taif, tolonglah support perjuangan aku untuk menghadapi orang-orang Quraisy Makkah. Orang Taif kata, dalam kalau kita baca dalam kitab-kitab yang lain lah, ada yang layan, ada yang buat lawak bodoh depan Nabi, kan? Ada yang kata, engkau ni siapa? Aku ni Rasulullah yang Allah utuskan kepada kaum Arab secara khususnya dan kepada seluruh manusia secara umumnya. Kenapa Allah pilih engkau? Kenapa Allah tak pilih aku? Kau sekolah sampai darjah berapa? UPSR berapa A? SPM? Contoh. Nabi kata, manalah aku reti. Nabi SAW sifat dia apa? Al-Ummi, baca tak reti, menulis tak reti. Ada engkau baca tak reti, menulis tak reti, macam mana pula engkau bagi Nabi ni? Agak-agaklah sikit. Kalau ikut aku lagi layak, kau tahu tak? Ini yang pakcik kat Taif tu kata, aku ni sekolah menengah, kau tahu tak? Apa benda MCA, MIC, Mickey Mouse, MOUSE, semuanya ada. Kenapa Allah tak pilih aku? Layan dakwah. Akhirnya orang Taif kata, tak payah layan lah Muhammad ni. Dan Nabi kata, okeylah, kalau tak nak layan aku, kalau tak nak sambut dakwah aku, tak apa, tapi jangan aniaya aku. Tu je aku minta, tu je. Tuan-tuan, seminggu Nabi duduk dekat Taif berdakwah siang malam pagi petang. Saya duduk fikir sepanjang seminggu tu Nabi makan dekat mana, Nabi duduk dekat mana, kan? Tidur kat mana, sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni, yelah, dia buat kerja tu memang 100% kerana Allah Subhanahu wa taala. Aku ni kalau lah tak ada member Nogoi Sombelan bawa dekat kampung Jijan ni, tobat haram aku tak datang tuan-tuan. Kita pun pelik, apa benda nama kampung Jijan? Macam tak ada dalam Google je. Kan? Itu dekat mana? Tanjung Karang. Apa nama tempat tu? Apa nama tempat tu? Pelik juga. Apa nama? Nak nyebut dah, aku dah lupa dah nama kampung tu. Patut, ya ke tidak ada kampung macam ni Kita ni kalau tak ada orang bawa, tobat tak pergi Syekh. Tapi Nabi SAW pergi atas dasar apa? Atas dasar berasa tanggungjawab. Dan memang Nabi dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW sepanjang seminggu bertemankan anak angkat dia tu. Tak tahulah kita makan dekat mana, rehat dekat mana. Kita lepas ni ada makan tak Ji? Ada makan? Tak ada? Tak ada lain kali tak payah makan, kita datang lah ya. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tuan-tuan, akhirnya orang Taif kata apa ke mak? Orang Taif pun buat satu benda, panggil budak-budak bengong-bengong dekat kampung ni, baling batu ke Nabi. Halau dia keluar daripada Taif. Nabi ni dah lah tak ada seorang habuk beriman, datang daripada jauh, pergi dekat Taif berdakwah, orang bolayan, baling batu pula tu. Kau kalau kau benci sangat, biar dia keluar. Tak, baling. Badabab. Zaid bin Harisah radhiyallahu ta'ala yang paling kuat mempertahankan Nabi SAW. Berdarah-darah kepala dia pertahankan Nabi SAW. Nabi SAW ni dalam sejarah sebut, kasut yang Nabi pakai tu sampai mengalir, darah tu bertepik-tepik ya, macam kalau kita masuk dekat becak tu, basahnya kasut slipper kita dengan sebab becak tu, macam itulah Nabi basah kasut dia dengan sebab darah yang mengalir daripada badan dan kaki Rasulullah SAW, dibaling dengan batu. Nabi ni lari sampai di sebuah kawasan kebun anggur, menangis letih, duduk bersandar Nabi SAW. Jauh juga lah Nabi keluar tu. Sampai kat situ tengah-tengah berteduh, tiba-tiba Nabi perasan, tengok kebun tu milik dua orang lelaki yang bernama Utbah wa Utaibah ibnai Rabi'ah. Dua-dua ni tuan-tuan, orang yang paling benci Nabi dekat Mekah.
Al-Mangku dia panggil. Al-Mangku wal Hayun dipanggil tuan-tuan. Dua-dua ni paling benci Nabi SAW. Tiba-tiba dah lah aku ni lari daripada Taif, orang belasah aku. Aku ni lari kan. Masa-masa dekat kebun, berhenti, berehat, letih, sedih, perut lapar. Tiba-tiba masuk dekat kebun pula, kebun orang kafir. Dia perhati je Nabi. Aduh, punyalah sedih. Masa tu dah Nabi berdoa pada Allah Ta'ala kan. Apa Nabi kata? Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas wa anta rabbul mustad'afin ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni aw ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Sampai habis doa Nabi. Allahumma ya Allah, inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Aku mengadu pada Engkau ya Allah betapa lemahnya aku, wa qillata hilati, dan betapa sedikitnya usaha aku. Setara Nabi buat kerja siang malam pagi petang tu berdakwah, Nabi kata sikit lagi usaha. Sikit je kan. Aku tak tahulah kalau nak banding dengan muka kita ni buat kerja Islam pada hari ni, yang main-main sambil lewa orang kata. Yang buat kerja Islam sambil-sambil ada masa kosong baru buat kerja Islam pun rasa macam dah bagus sangat dah kita ni. Tak payah cakap lah. Nabi buat kerja Islam siang malam pagi petang all out. Macam tu pun wa qillata hilati, sikit kerja aku, tak banyak ya Allah. Kan kita baru buat kerja sikit dah lebel-lebel dah, macam poyo je kita ni. Wa hawani 'alan nas, betapa hinanya aku pada pandangan manusia. Orang baling aku dengan batu ya Rasulullah. Ya Allah, anta rabbul mustada'afin. Ya Allah, Engkau lah Tuhan orang-orang yang lemah. Ila man takiluni, Kau nak serahkan aku pada siapa ya Allah? Ila ba'idin yatajahamuni, pada orang yang jauh yang menyerang aku, membenci aku. Au ila aduwin malaktahu amri, ataupun kepada musuh yang dah memang lama memburu aku. Ya Allah, illam yakun bika alayya ghadabi, kalaulah tidak kerana dengan sebab kemurkaan Kau ya Allah, fala ubali, aku takkan peduli dan aku takkan buat kerja Islam ni. Tapi kalau aku tinggalkan kerja Islam ini, Kau akan murka pada aku ya Allah. Aku akan buat kerja Islam, aku akan tanggung segala risiko ya Allah. Bila Nabi SAW tuan-tuan doa macam tu, maka dengan takdir Allah Ta'ala, Mamat Samdul ni, Al-Mangku wal Hayun ni tuan-tuan, apa nama, Utbah dan Utaibah ni, tiba-tiba dengan izin Allah hati dia orang jadi lembut tau. Mula-mula dia bengang, tengok kau tengoklah tu siapa masuk kebun kita, macam tak kenal sangat, menyusahkan orang ni Nabi doa tu tuan-tuan dengan izin Allah, lembut hati orang berdua ni. Kesianlah pula aku tengok Muhammad tu, siapa tak kenal Muhammad tu orang baik. Jadi lembut tuan-tuan. Jadi ni doa ni untuk lembut hati. Besok kita kalau pilihan raya kecil tuan-tuan, Nogoi Sombelan ni kan payah kan. Time penambahan calon tu baca doa ni, hembus, minta dibuka belakang pintu hati. Dengan pintu FRU pun dibuka sekali tuan-tuan. Dibuka belakang pintu hati, insya-Allah. Amin. Amin lah. Korang nak amin pun patutlah, tak menang Nogoi 9, amin pun payah tuan-tuan. Takbir Allah. Okeylah. Tuan-tuan semua, ini doa insya-Allah mujarab ya. Bini pun macam tu juga. Kalau laki kau gagal sangat, asyik balik nak smackdown je kerja, hembus kat muka laki kau, tapi time dia tidur lah pelan-pelan macam tu kan. Bini tu pun macam tu juga kan, tengok muka depan sana ni macam ayah dia kawasan, tapi balik rumah TB Syekh, takut bini contoh kan, hembus pun kokot, lembut hati dia. Maka Utbah dan Utaibah ni tuan-tuan, dia ada seorang hamba tau yang bekerja dalam kebun ni. Dia kata, boy, come here boy, kau ambil anggur ni, kau bagi dekat tu. Kesian pula aku tengok. Dia pun ambil anggur tuan-tuan, bagi ke Rasulullah SAW. Nabi ni bila tengok datang budak bawa anggur, Allah, dapat anggur lah pula kan. Maknanya rezeki pada Allah Ta'ala daripada musuh Allah, bagi rezeki tu ya. Min haitsu la yahtasib. Maka budak dia kata, tuan silakan. Dia bagi anggur ke Nabi. Nabi pun ambil sebiji dua anggur. Nabi pun kata Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pun makan. Lalu budak dia terperanjat, tuan, ma hadzal kalam alladhi sami'nahu minka, tuan baca apa tu?
Saya tak pernah dengar orang kawasan ni baca benda tu. Orang kawasan ni kalau nak makan menteka darah terus. Dia tak ada bismillah Allah wa barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, tak ada. Dia ngap terus macam tu. Tuan baca bismillah ni apa benda? Dia tanya ke Nabi. Maka Nabi ni tuan-tuan menggunakan peluang dakwah. Walaupun Mamat ni tak ada benda pun Syekh. Mamat ni bahasa aku Bangla lah, bahasa aku. Dia tukang jaga kebun kau tahu tak? Kalau ikut kepala otak kita yang senak ni, tak ada nilai orang ni tahu tak? Tak ada. Kalau dia masuk Islam pun, apa peranan dia? Kalau sekarang jaga kebun dah ada kelas kan kau. Kita nak dakwah tu Datuk, Tan Sri, Korporat, masyuk. Tu supaya ada peranan dalam perjuangan konon-konon. Tapi Nabi SAW tak kira siapa sekali pun orang tu. Dia tanya, kau baca apa tu tuan? Nabi pun tengok, ada respon. Nabi pun tanya dia, man anta masmuka? Nama awak siapa? Adas, dia kata, nama saya Adas. Wa madinuka? Awak agama apa? Nabi tanya. Ana Nasrani, saya Kristian. Oh, min ayyi qaryatin anta? Daripada negara, daripada kampung mana? Dia kata min Ninawai. Saya ni daripada kampung Ninawai. Jauh, Iraq. Nabi kata Ninawai, kampung Ninawai, qaryatu Yunus bin Matta. Nabi kata, itu kan kampung Nabi Yunus bin Matta. Bila Nabi sebut macam tu, Mamat ni terperanjat beruk. Wa ma adraka bi Yunus bin Matta? Tuan, macam mana tuan boleh kenal Nabi Yunus bin Matta? Saya kerja dekat sini bertahun-tahun, seorang habuk tak pernah cerita dan seorang habuk pun tak kenal. Tiba-tiba tuan saya pun tak kenal tuan, tuan pun tak kenal saya. Tiba-tiba tuan boleh cakap dekat kampung saya, once upon a time dulu ada seorang Nabi bernama Yunus bin Matta. Tuan tahu mana? Maka Nabi kata, huwa akhi, dia saudaraku. Innahu nabiyyun wa ana nabi. Dia nabi dan aku juga nabi. Tu dia baru tahu cerita. Kau ingat Iraq tu dekat apa bang? Kalau tengok peta ya, Iraq atas ni, sini Syria, bawah ni Jordan, ni terus ni dah masuk Semenanjung Arab, Madinah, bawah lagi Mekah. Jauh tu, beribu-ribu kilometer Syekh. Tapi macam mana Nabi kenal? Nabi pernah pergi sana ke? Nabi mana pernah pergi Iraq? Nabi pernah pergi kampung Ninawai ke? Mana pernah pergi? Habis Nabi tahu mana? Nabi tahu berdasarkan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi. Kisah Nabi Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam. Lalu budak ni tuan-tuan, dengan izin Allah Ta'ala dia kata, kalau begitu tuan kenal Nabi saya beriman dengan tuan. Tengok kerja Allah Ta'ala. Orang Mekah tolak Nabi. Adalah berapa kerat? 100 orang lebih kurang yang beriman. Pergi dekat Taif, kena maki, kena hamul, kena baling dengan batu. Tiba-tiba masuk dekat dalam kampung ni dalam kebun ni datang budak yang jaga kebun, dia beriman pada Allah Ta'ala. Tak sangka rezeki dia tuan-tuan. Dia pun tak pernah nak jumpa Nabi. Dia tak, ini nak kabur rezeki petunjuk Allah. Korang ni faham ke tidak aku cerita ni? Ni nak kabur rezeki. Orang Taif yang Nabi pergi berdakwah seminggu, cerita pasal Islam, buat pekat badak je kau tahu tak? Buat tiba-tiba Nabi masuk dekat kebun ni, nak kabur rezeki budak ni yang tak pernah kenal Nabi SAW. Bercerita dengan sebab Nabi makan Bismillahirrahmanirrahim, dibuka pintu hatinya dan beriman dengan Rasulullah SAW. Ya, sebab tu tuan-tuan, iman Islam ini kurniaan Allah, hak Allah Ta'ala. Harap-harap Allah Ta'ala tetapkan iman kita sampai kita mati besok, insya-Allah. Amin. Dan kita tak tahu benda-benda macam ni tuan-tuan. Saya ambil contoh lah ya. Saya nak cerita pun kadang-kadang malu pada Allah Ta'ala. Tak payahlah, saya tak nak cerita lain kali saya cerita tuan-tuan. Biarlah. Balik ke cerita kita tadi. Maka beriman seorang budak yang dia pun tak sangka macam mana dia boleh bertemu Rasulullah SAW dan akhirnya masuk Islam. Dapat seorang beriman. Kalau kita fikir, habis tu ustaz, apa peranan budak jaga kebun tu? Adakah lepas pada tu dia buka markas pas kawasan tu ke? Budak tu pergi berdakwah balik kampung? Tak, dia tetap budak jaga kebun sampai ke mati. Kau tahu tak? Apa peranan dia? Tak. Nabi kata dekat kita, la ayyahdiyallahu bika
rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Nabi kata kalau ada seorang mendapat petunjuk dengan izin Allah, maknanya ada seorang manusia dia dapat petunjuk dengan sebab gerak kerja dakwah yang kau buat, dibuka pintu hati dia, lebih bagus daripada kau digunakan seekor unta merah. Unta merah ni tuan-tuan, kenderaan paling mewah di zaman Arab jahiliah dahulu. Tanpa kita peduli orang tu orang apa, orang kampung Jijan ke, Batang Berjuntai ke, kampung Parit Haji Muprat ke, kampung Haji Wak Kedondong ke, tak apa benda nama kampung aku tak tahu. Tapi kalau seorang beriman, seorang bertambah keimanannya, itu lebih bagus daripada segala-galanya. Sebab tu anda teringat ketika Syahid Hasan Al-Banna, dia pernah berdakwah dekat satu tempat tuan-tuan. Dia berceramah, tapi sambutan la haula wala quwwata illa billah punya teruk. Orang bising memekak. Kau tahulah Arab Mesir, Arab paling fauda, paling kelang kabut di dunia tuan-tuan. Memekak katagung. Habis ceramah, okey balik. Anak murid Hasan Al-Banna kata apa? Tuan, teruk kita malam ni kan, macam tak ceramah aja kan, macam fun fair je kita ni. Orang ketawa lah orang gitu gini. Rasa macam tak ada pedah aja malam ni. Ada orang tu kata macam tu. Apa kata Syahid Hasan Al-Banna? Jangan cakap macam tu. Entah-entah dalam ramai-ramai yang fun fair, yang memekak, yang tertunggang terbalik tu, ada seorang beriman, ada seorang berubah. Itu lebih bagus daripada isi dunia dan seluruh isi kandungannya. Itu orang panggil tingginya motivasi Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna. Tuan-tuan, maka Nabi SAW meneruskan perjalanan nak masuk ke Mekah. On the way nak masuk ke Mekah, perjalanan masih jauh lagi. Nabi singgah dekat sebuah tempat nama Nakhlah. Nakhlah ni kawasan kebun tamal tuan-tuan. Nabi duduk berehat sambil membaca Al-Quran. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Tengah-tengah nak baca tuan-tuan, takdir Allah, tiba-tiba lalu satu rombongan jin. Jin lalu kawasan tu. Jin ni tuan-tuan daripada keturunan zaman Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Baik kau, ni jin lama, jin Zaragoza ni kau tu tak? Zaman Nabi Musa punya jin kau tu. Jin umur dia panjang bukan macam kita. Kita 60-70 insya-Allah meninggal tuan-tuan. Ya. Kalau panjang sangat sampai 100 tak mati-mati tu belantu raya orang panggil. Ya, contoh bukan kampung sini ni belah-belah Afrika Utara dulu tuan-tuan ya. Jadi jin ni lalu tau. Jin ni jin kafir. Dia lalu tak pastilah dia balik dari mana. Mungkin dia balik daripada Terengganu kot, jumpa Mak Said kau gitu kan. Lalu sampai kat situ. Lalu jin ni kata apa? Dia kata apa? Inna sami'na Qur'anan ajaban yahdi ila rusydi fa amanna bihi. Dia kata kita dengar satu perkataan yang pelik lah. Perkataan ni kita tak pernah dengar pun. Sebab dia jin zaman Nabi Musa kau tahu. Zaman Nabi Musa dia ada kitab Taurat kan. Taurat ni dia ada bahasa, dia bahasa Syrianiah. Tiba-tiba dia lalu kawasan tu, dia dengar orang baca. Perkataan ni pelik lah dia kata. Jom dengar sekejap. Dengar tuan-tuan. Maka tadi Allah Ta'ala, rombongan jin ni beriman dan balik ke kampung. Tu yang dicerita tu, inna sami'na Qur'anan ajaban yahdi ila rusydi fa amanna bihi, yang mana perkataan ini menunjukkan kita kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, lalu kami beriman. Maka Nabi SAW dapat pula, orang panggil apa? Nabi dapat pula pengikut yang kedua. Yang tadi budak yang tak disangka-sangka, duduk dalam kebun, jaga kebun, beriman. Yang ni lagi tak disangka, makhluk yang Nabi tak nampak, jin share kan, bukan tokek suaji, jin kan, beriman dengan Nabi. Dan Allah tolong cerita ke Muhammad, ke Nabi SAW, wahai Muhammad, baru tadi kejap jin lalu, dia dengar, dia beriman. Dia tak ta'aruf Nabi, tak tanya, dia balik, dia sampaikan Islam. Nak khabar tuan-tuan, jin pun macam kita juga. Jin dia ada masjid dia ada kuil dia,
Dia ada pilihan raya juga tuan-tuan. Dia ada jin PAS, jin UMNO, jin PKR, jin DAP, jin Samsudin tu biasalah kan, nak kabarnya. Ada Syekh sungguh aku cakap kan. Dia ada ahli majlis dia ada menteri besar, serupa je sebiji Syekh kan. Dia lagi canggih pada kita. Okey tuan-tuan, maka Nabi SAW dapat orang panggil apa, dua mad'u, orang yang dipilih kepada Islam ni dalam keadaan Nabi tak sangka-sangka. Yang Nabi harap-harapkan tu tak masuk Islam, yang Nabi tak terfikir-fikir tu, itu pula yang masuk Islam. Inilah kerja Islam, kerja dakwah kita ni. Kadang-kadang kita fikir lain, Allah bagi lain. Macam perang Badar kan, para sahabat tak terfikir pun boleh berperang. Para sahabat fikir kita nak pergi buat roblok, nak pergi pau rombongan perniagaan Abu Sufyan. Tiba-tiba tadi Allah Ta'ala tak pasal-pasal berperang. Ini kerja Allah Ta'ala. Okey tuan-tuan semua, Nabi pun balik ke dalam kota Mekah. Lebih kurang tuan-tuan, Nabi dan para sahabat diboykot selama 3 tahun. Yang kita sebut tadi, diorang tak ada makanan kecuali daun-daun pokok selama 3 tahun. Sehingga para sahabat kata, kami dalam Mekah masa tu, kalau buang air besar, najis kami macam rupa najis kambing tuan-tuan. Tek kambing macam ni rupanya, macam makjun kan, bulat-bulat macam coklat kendos macam tu tuan-tuan. Macam itulah. Ada lagi kejap coklat kendos zaman sekarang ni. Apa yang berlaku di zaman Rasulullah SAW tu sebenarnya berulang pada hari ini. Saya bawa balik pada Syria lebih kurang seminggu lebih lah. Ya, kami pergi hantar bantuan kemanusiaan untuk kali keempat ke Syria. Keadaan di Syria tu amat menyedihkan. Dia bumi Anbiya, bumi para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang tadi Allah Ta'ala berlaku peperangan yang cukup dahsyat. Orang kata peperangan saudara, bukan peperangan saudara, tetapi peperangan pertembungan antara hak dan batil. Saya nak ringkaskan cerita tuan-tuan, panjanglah cerita kat Syria ni. Tapi yang terbaru, di sebuah bandar, nama bandar tu Bandar Homs. Bandar Homs ini bandar yang terletak di tengah-tengah Syria, berhampiran dengan Idlib, utara Syria. Bandar ni tuan-tuan, 3 tahun tentera Bashar, tentera Rusia, tentera Iran, tentera Hizbullah Lubnan, tentera Iraq kepung nak tawan Bandar Homs daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak berjaya tuan-tuan. Bukan kecil-kecil anak punya tentera yang serang tu, kuasa dunia serang bandar tu selama 3 tahun. Mujahidin bertahan. Untuk makluman tuan-tuan, dekat bandar itulah terletaknya masjid Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dalam masjid tu juga terletaknya kubur Khalid bin Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kubur tu pada hari ini hancur dibom oleh puak-puak Syiah tuan-tuan. Ya, saya dah pernah sembahyang kat masjid tu, rasa lebih kurang 3-4 kali dah saya dah pergi masjid tu tuan-tuan ya. Tapi sedihlah, bumi bandar tu hancur. Ringkas cerita tuan-tuan, baru-baru ni berlaku gencatan senjata antara mujahidin dengan tentera Bashar al-Assad ni. Dengan dibuat pertukaran tawanan perang. Tentera Bashar ni ada yang ditawan oleh mujahidin, lalu dia minta supaya dibebaskan. Mujahidin kata, kita orang boleh bebaskan tentera Bashar, tapi dengan syarat buka jalan untuk kami keluar daripada Bandar Homs. Bila ditanya oleh wartawan di kalangan mujahidin, apa sebab utama kamu keluar daripada Bandar Homs? Dia kata sebab utama sebab dah tak tahan, tak ada makanan. Dia cuba bertahan, tak ada makanan. Dia kata 8 bulan terakhir sebelum kami keluar, kami hanya makan daun pokok, rumput dan kadang-kadang kucing tuan-tuan. Tu je yang dia makan. Saya bila dengar mujahidin cerita macam tu, sedih yang amat sangat. Bayang tu, mujahidin ni cengkung, kurus, tapi semangat juang tinggi tuan-tuan. Kami terpaksa keluar dengan sebab dah tak ada apa nak dimakan dah. Tak ada makan sampai tahap, kalau tuan-tuan pergi Syria, tuan-tuan tahulah, anda pergi bawah ni kita makan sehari sekali tuan-tuan. Jangan mengada-ngada lah bangkit-bangkit, hari ni sarapan apa? Kau ni kampung kau apa? Kan? Tak ada. Ada, tak ada menganga lah kau. Sekali makan dia boleh omong apa, dia tahan 2-3 hari. Macam tu lah tuan-tuan di Syria. Jadi makanan tak ada. Sebab tapi semangat juang tinggi, terpaksa keluar.
Dah 8 bulan makan daun, 8 bulan makan rumput. Kucing pun habis dekat situ. Tak ada kucing, habis kena makan belaka tuan-tuan. Dan dia kata apa? Kami akan keluar untuk kami makan sedikit, dan insya-Allah kita akan masuk kembali untuk mengambil kembali Badar Homs daripada tentera Bashar, insya-Allah. Takbir. Allah. Itu realiti yang berlaku di Syria. Saya harap orang-orang kita faham. Iran ni pembohong tuan-tuan. Iran ni pembohong sebenar-sebenarnya. Ya, kalau dia kata dia ada kuasa nuklear ke apa, bohong belaka. Diorang kalau betul diorang benci ke Israel, kenapa dia pergi serang Syria pula? Apa hal dia pergi tolong Bashar Assad bunuh Islam kat sana? Akhirnya tuan-tuan, orang kafir Quraisy sama-sama dia bergaduh, dan mereka sendiri membatalkan boikot yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya dan keluarga dia boleh keluar daripada kawasan yang diboikot ni untuk hidup macam orang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan tetap sabar menjalankan kerja dakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala bila melihat kesabaran, ketabahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam buat kerja dakwah ni, maka Allah Taala mengurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadiah yang cukup istimewa. Yang hadiah ni tak pernah Allah bagi dekat mana-mana Nabi dan Rasul. Nabi Adam tak pernah dapat, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, semua Nabi tak pernah dapat hadiah ni. Hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lain tak bukan, itulah hadiah melancong Al-Isra'u wal Mi'raj. Ya. Jadi tuan-tuan, nak khabar kita ni nak dapat benda, kita nak dapat benda hebat, tapi tak nak diuji, tak bolehlah macam tu. Sebab tu dalam Quran kata sifat orang yang masuk syurga ni, saya baca je tuan-tuan, tapi saya nak terjemah pun saya malu. Tengok muka wali-wali depan aku ni, malu saya tuan-tuan, tapi saya terjemahkan jugalah. Kan? Bila Allah kata apa dalam surah Sajdah tu, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah kata sifat orang beriman ni, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, jauh rusuk mereka daripada tempat tidur. Maknanya jarang tidur, Syekh. Jarang tidur. Kita sambil-sambil dengan kuliah boleh tidur. Kan? Canggihnya kita. Allah kurniakan nikmat Ashabul Kahfi. Alhamdulillah tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran sifat orang mukmin ini. Yang saya katakan tadi saya hanya baca tuan-tuan, tapi saya pun tak buat, malu saya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, jauh rusuk mereka daripada tempat tidur. Yad'una rabbahum, kenapa jauh? Jauh tu buat apa? Buat apa? Lepak kedai mamak ke? Kan? Dah bergaduh dengan bini ke? Ke lepak apa tengok World Cup Brazil yang akan datang ni Tak. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, kerana berdoa pada Allah dalam keadaan takut, dalam keadaan tamakkan syurga, nakkan keampunan Allah, khaufan wa tama'an. Dahlah rajin qiyamul lail wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang ni orang-orang yang amat kuat menginfakkan harta benda mereka, banyak bersedekah. Bila dia buat kerja macam ni, Allah Ta'ala kata apa? Fala ta'lamu nafsun, maka diri yang macam ini, yang qiyamul lail, yang berjuang, yang infak, yang sabar, fala ta'lamu nafsun, diri tu tak tahu ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan bagi mereka, min qurrati a'yun, daripada bidadari-bidadari syurga. Jadi kita tak tahu macam mana rupai lawanya tu tuan-tuan. Kan? Kita tengok awet Noroi Sombelan ni pun macam dah lawa dah, padahal tak lawa pun. Boleh lah buat ilam mengantuk, orang kata. Contoh. Kan? Kita pergi luar negara, tengok orang Syria, tu dia mati hijau mata, bukan Incredible Hulk bang oi. Incredible Hulk tu kalau tengok tak steam kau tahu tak? Ni mati hijau, kau melekat tu binatang hijau kat tangan aku ni. Ting, kau jangan main. Bulu mata melentik, hidung mak kau tajam macam kongkot, berkilat pula tu hidung tu pipi punya dah lawa, melepaknya lah kulit. Ini yang Allah cipta, yang kau nampak depan mata, yang bukan bidadari, yang kalau dikentut, bau kentutnya lebih busuk daripada kentut kau, tahu tak? Ya, itu pun katalah lawanya lah. Kau tak
tengok yang kat syurga tu, fala ta'lamu nafsun, diri tak tahu apa yang Allah sembunyikan, surprise di syurga tu. Lepas tu Nabi kata, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Syurga ni benda yang tak pernah tengok di mata, tak pernah dengar di telinga, tak pernah terlintas di hati. Allah, apa benda tu? Mana aku tahu? Kalau nak tahu, kau tunggu besok aku masuk, aku cerita kat korang, insya-Allah. Amin. Terima kasih banyak-banyak tolong aminkan untuk aku. Yang amin pun masuk, yang tak amin tak masuk. Macam action. Tuan-tuan, tu syurga. Bukan senang, ya. Maka Allah Taala nak bagi satu benda yang nikmat, diuji kita, tuan-tuan. Allah nak bagi first prize, hadiah yang hebat ini kepada Nabi. Diuji kematian isteri, kematian pakcik, dimaki, dikutuk, dihamun, dibaling batu. Nabi tetap sabar dalam perjuangan Islam. Akhir diberikan Al-Isra' wal Mi'raj. Nabi lain tak dapat. Satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ringkas ceritanya, baina ada naim wal yaqzan, antara tidur dan jaga, tiba-tiba bagai-bagai di panggil Muhammad, bangkit. Nah, di cerita ni masa Nabi tak pindah lagi, duduk kat Mekah lagi, duduk kat Mekah, kan? Bangkit macam terawang-awang macam tu, kan? Kenderaan pun naik sedikit, naik Burak ni daripada perkataan barkun, kilat, halilintar. Laju gila pun tak laju macam tu tak? Kan? Jadi tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan yang kita sedia maklum ni, Nabi dipanggil di sebelah kanan, ya Muhammad, ya Muhammad, anzirni ukalimuka ya Muhammad. Muhammad, tunggu aku nak cakap sekejap, Muhammad tunggu. Nabi buat tak paling, senyap, kan? Jalan lagi, ada pula belah kiri bagi Muhammad, tunggu ukalimuka, aku nak cakap dengan kau. Nabi pun senyap balik, tak paling, terus saja. Malaikat tak pesan jangan pandang belakang, tak ada, terus saja. Sampai dekat depan tu ada seorang perempuan tua bongkok, kan, tapi perhiasan beriok kat badan, kau tu tak? Muhammad, tunggu, aku nak cakap dengan kau. Nabi buat kan. Sampai akhirnya ke Palestin. Sampai di Palestin, tuan-tuan, dah sedia parking untuk Nabi SAW. Maka Jibril tanya, wahai Muhammad, ata'rifu manil munadi? Kau tu tak siapa yang panggil kau belah kanan, belah kiri, belah depan tu? Tapi kata, aku tak tahu. Yang panggil kau belah kanan, haula'il munadi nasara, itu penyeru-penyeru daripada golongan Kristian. Lau ajabta alaih latanassarat ummatuka. Kalau kau kata ya, habis umat kau jadi Kristian belaka. Nabi kata, Allahu Akbar. Nabi kata, kalau Nabi kata ya, tuan-tuan, habis kita ni Kristian belaka, tuan-tuan. Ni bukan masjid ni jadi gereja, kau tu tak? Na'uzubillah min zalik. Tapi Nabi tak paling. Tapi itulah, tuan-tuan, setara Nabi tak paling tu, perangai umat Nabi dah lebih kurang teruk, tuan-tuan. Tu setara Nabi tak paling tu. Maka tanya lagi Jibril, kau tahu tak yang panggil belah kiri tu siapa? Nabi kata, aku tak tahu. Yang belah kiri al-munadi minal yahud, tukang panggil daripada Yahudi. Lau ajabta alaihi latahawwadat ummatuka. Kalau kau kata ya wahai Muhammad, habis umat kau jadi Yahudi belaka. Sekali lagi Nabi kata, Allahu Akbar. Selamat umat aku. Seronok Nabi berasa umat dia selamat. Tapi gitulah kita ni. Nabi bersungguh nak jaga kita, tuan-tuan. Tapi kita punya perangai macam haram jadah. Betul ke tidak, tuan-tuan? Melawan bukan kita lah, insya-Allah. Ni orang lain, tuan-tuan. Ya. Yang sampai dekat tengah-tengah tu, wahai Muhammad, kau perasan tak? Yang tua lanjut, badan penuh dengan perhiasan. Ni penuh ni rantai emas, mazulian ada, emas pohkong ada, Habib JW, tak apa benda tak reti aku ni. Melendut kau ni Tapi tua. Kau tahu tak siapa tu wahai Muhammad? Nabi kata, aku tak tahu. Jibril kata, itulah dunia yang panggil kau. Kalau kau berdiri, ya makcik, contoh, lagawat ummatuka, habis umat kau sesat belaka, gila ke dunia belaka. Nabi kata, Allahu Akbar. Tapi setara tu, tuan-tuan, Nabi tak paling, tak kata ya. Boleh U-turn selamba je.
Faham ke aku cakap tu? Lambat faham orang Jijan ni tuan-tuan. Sini ada internet tak pasal ni? Nak khabar ni tuan-tuan. Setara Nabi tak tengok tu pun kita dah gila dunia je. Orang bagi al-fulus masyuk. Na'udzubillah ya Allah. Dua fitnah yang paling Nabi bimbang terhadap umatnya, ad-dunya wan nisa, dunia dan perempuan. Kadang-kadang kita ni dengan perempuan tak heran. Aku tak heran dengan perempuan ni. Tak heran pasal aku mati pucuk. Tapi kalau bab duit, meleleh-helio duit. Wah, lingkup habis. Dibelasah ke dia duit tuan-tuan. Orang bagi perang amanah, dia lingkup amanah. Na'udzubillah. Ada orang pula duit tak heran, tapi pantang tengok perempuan. Tak kira tua pun dia rembat dah ke nenek orang pun dibelasah juga. Ada juga pesen macam ni. Na'udzubillah min zalik. Okeylah. Jadi tuan-tuan, maka Nabi SAW diberikan dua hidangan air. Tuan-tuan tahu belaka cerita ni, arak dan susu, kan? Nabi tengok masa Nabi dihidangkan dua ni tuan-tuan, arak dengan susu ni, masa tu arak tak diharamkan lagi tau. Arak tak diharamkan. Arak diharamkan masa bila? Masa Nabi pindah dari Al-Madinatul Munawwarah. Dan arak diharamkan tu pula sebanyak 5 peringkat pengharaman, bukan sekaligus macam tu. Ini dekat Mekah kalau Nabi minum selama ada masalah, okey. Tapi Nabi SAW jenis orang yang baik, fitrahnya fitrah yang mulia SAW. Diberikan pilihan, Nabi nak ambil susu, Nabi minum. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, law ikhtartal khamrah laghawat ummatuka. Wahai Muhammad, kalau kau pilih arak, saya rosak habis umat kau. Kali ni Nabi kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seronoknya Nabi, sukanya Nabi. Nabi berjaya menyelamatkan umatnya. Nabi pilih susu, umatnya tak pilih arak. Tapi tuan-tuan, apa yang berlaku? Nabi tak pilih pun. Dekat negeri aku Selangor adu kilang arak. Bahasa celaka mendatang bewok sungguh tuan-tuan. Geramlah ni. Minum dulu Kau tengok, Nabi tak pilih arak, bodoh manusia. Nabi pilih susu nak selamatkan kau. Tapi ini umat yang kurang hajar biadab kepada Rasulullah SAW. Jenis tak mengenang budi, jenis tak ada otak punya manusia. Aku cakap tu teranglah. Mana pemerintah yang bagi lesen, yang bagi tanah, yang bagi permit, yang bagi benda macam ni, sampai tertegaknya kilang arak dah berpuluh tahun, kau tanggung laknat Allah sampai hari kiamat. Betul ke tak betul? Laknat tak habis tuan-tuan. Ni jenis manusia tak reti bahasa punya manusia. Na'udzubillah min zalik. Aku ni tuan-tuan nak datang kat sini tadi. Lalu Syah Alam tu mesti nampak tu kilang kasbuk tu, betul tak? Aku berdoa, ya Allah, kalau lah boleh jadi Atromen, memang aku fire kilang tu tuan-tuan. Betul? Atromen dia boleh fire kilang tu. Tuan-tuan kalau lalu dekat kilang kasbuk tu, tuan-tuan tolong doa, ya Allah, kau balakan kilang ni. Doa macam tu tuan-tuan. Biar doakan macam tu. Lalu kilang arak cakap, ya Allah, kau balakan ya Allah. Biar Allah balakan. Itu kawasan kasbuk tu laknat tanpa putus 24 jam, tahu tak? Berterusan 24 jam. Satu lagi dekat mana tu? Federal Highway tu Itu anchor 24 jam laknat tanpa henti tuan-tuan. Kalau orang yang ada iman, yang ada akidah, yang reti dosa pahala, yang reti syurga neraka, dia ada perasaan macam tu. Tapi kalau orang yang tak ada otak punya manusia, kalau kita kata macam ni, kata apa? Sudahlah ustaz ni, kecoh kau. Itulah kau tahu tak, ini punca pendapatan kau tahu tak. Kita nak majukan ekonomi negara. Kalau tak ada arak, pelancong tak masuk kepala. Geramlah aku ni. Kan? Kata macam mana? Degil. Tuan-tuan, kalau Nabi SAW masih hidup lagi hari ni, kalau Nabi masih hidup, tiba-tiba kita buat surat jemputan ke Nabi. Ya Rasulullah, kami orang Malaysia sayang ke engkau, nak jemput datang ke Malaysia, nak sambut Al-Isra' wal Mi'raj, nak jemput ceramah ni ya Rasulullah. Nabi ni mana tak sayang ke umat, sayang sungguh ke umat dia. Lagi yang jauh-jauh lagi lah Nabi sayang kan. Kan Nabi sebut, pernah satu hari Nabi mimpi, Nabi nampak ada kambing hitam banyak dekat Nabi. Tiba-tiba datang kambing warna lain, putih lah, hitul, banyak, sampai tenggelam yang warna hitam ni dalam mimpi tu. Besok Nabi tanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kau tahu tak mana dia apa? Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kambing hitam tu umat kau di kalangan bangsa Arab macam aku ni Tapi
Tapi kambing yang banyak-banyak yang warna berbagai itu umat kau yang bukan bangsa Arab. Yang macam kita ni lah, Jawa, Banjar, Minangkabau, Lahabau, semua-semua tu tuan-tuan. Tu. Nabi sayang kau tu tak? Anda rasalah kalau Nabi SAW masih hidup, memang Nabi akan datang negara kita. Wallahi. Ya. Bukan kita nak puji sangat orang Melayu, tidak. Tapi Melayu ni satu jenis makhluk ciptaan Allah yang jenis, aku nak kata macam beradab. Baik, skema, tak kerti nak marah, mudah kena tipu, dapat berimsnya. Bahasa Melayu bagus. Samekna wa atokna. Macam tu kan. Macam bangang je. Kan. Yang okey lah, yang ngangang ya juga tuan-tuan. Orang Arab tahu. Masa saya belajar kat Syria dulu, dia orang kata kita ni malaikat gitu tak. Dia kata, "Ta'al, haula'il maliziyin min laisu unas hum malaika." Malaikat tu jangan main-main. Pasal apa? Pasal akhlak lah. Orang Arab kan, budak Arab dalam kelas kan buas, melompat sana melompat sini, terajang. Kita ni warak sini. Tu Melayu. Pesen ni macam tu. Kalau pergi Mekah pun tanyalah, rekod terbaik orang Melayu. Dan Nabi kalau hidup pada hari ni, aku rasa Nabi sayang ke orang Melayu ni. Mana bergaduh dekat Mekah? Ikut tertib ya, tertib. Elok beratur. Betul kan? Itu memang realiti. Dan Alhamdulillah Allah jadikan kita macam tu, tak suka bergaduh. Cuma kau tengok orang lain, kalau Iran tu tawang macam badan pula macam Bigfoot. Macam tu. Dia nak cium Hajarul Aswad tu macam nak smackdown WWF tuan-tuan. Kan? Kita Melayu tak payahlah nak cium Hajarul Aswad. Bye-bye Hajar Aswad, bye-bye. Daripada jauh sudahlah. Kau jangan berangan nak cium, patah riuk tak pasal. Tak boleh Syekh. Nah kita tak apalah. Time makan pun beratur. Tak tu orang Arab puji sungguh Malaysia ni. Dan aku bukan anti kerajaan, tidak. Yang baik-baik. Tabung haji tu bagus. Dia buat benda macam tu. Ajar orang kita sebelum pergi haji kena kursus 3 bulan dulu. Gitu gini. Ada pantang larang. Ada juga ada adab. Redha belaka. Tu yang bagus. Kelebihan kita ni. Arab tak ada Syekh. Dia ikut suka bapak dia kat sana. Aku rasa kalau Nabi hidup, Nabi suka kat kita. Sebab apa? Nabi ada seorang sahabat. Masa orang datang ke Madinah, semua datang kelang kabut tau. Datang nak jumpa Nabi, berebut lah gitu. Tenang, duduk, relax. Apalah langkah orang ni? Jadi kelang kabut. Ada seorang sahabat Nabi ni relax naik kuda. Dia pun parking kuda dia kan. Tenang-tenang dia turun kuda, dia jalan kan. Nabi perhati je dia. Nabi kata apa? Inna fika khaslatan yuhibbahum Allah wa rasuluhu. Engkau ni ada 2 perangai yang Allah dan Rasul suka. Betul ke ya Rasulullah? Betul. Apa dia? Al-hilm wal anad. Tenang dan lemah lembut. Allah suka perangai macam kau ni. Dia seorang, ramai-ramai sahabat dia tuan-tuan. Kan sahabat okey belaka Syekh. Tapi dia tu yang paling skema orang kata. Kita Melayu ni memang skema gila-gila pun tak skema macam kita tuan-tuan. Saya yakin Nabi kata Mali dia masya-Allah, harap-harap macam tu lah kan. Nabi pun seronok. Kita pun jumpa Nabi. Contoh ni aku berangan Kita jumpa Nabi dekat Mekah. Ya Rasulullah, kita nak jemput Nabi. Dia datang ke Shah Alam. Kita nak buat Isra' Mi'raj ni. InsyaAllah nak datang. Tiket tak apa, Haji Bakar support, jangan takut. Haji Osman kaya-kaya belaka, tak apa. Kita pun ramai-ramai tunggu dekat airport kan, KLIA tu nak sambut Nabi ni landing. Nabi pun turun. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Seronok meriah, bunga mangga penuh KLIA, kau tahu tak? Itu pramugari tutup aurat belaka. Kita pun naik kereta. Aku pun jadi driver Nabi. Full baik punya. Jangan jealous. Aku cerita tahu tak? Ni aku cerita. Korang nak jadi driver, kau cerita sendiri. Aku bawa lah kan kereta. Ya Rasulullah, InsyaAllah ba'da qalil sanadkhul ila Madinati Shah Alam. Hiya al-madinatul wahida fi Malaysia tajtamu fiha al-muslimun aksar atau aghlab ya muslimun fihi. Kau faham kejap aku cakap ni? Tak faham? Ini tak faham. Sampai kan kita bawa Rawa Shah Alam.
Nabi kata, "Mahadha ya Nazmi?" Ini apa ni cantik Kubah? Hadha Masjid Shah Alam. Masya-Allah, bid'ah Nabi kata. Cantik sangat masjid tu. Contoh. Wahada syu ya Nazmi. Contoh ni contoh. Kan ni abondo ni betul ni macam UFO ni. Wahada mal'ab ya Ras. Mal'ab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini apa benda? Apa stadium bola besar ni membazir, astagfirullahalazim. Tak apa lagi Nabi tak marah Syekh. Sekali tak macam mana terlalulah kawasan Federal Highway tu. Nampak kilang tepi tu. Ya Nazmi, mahadha. Tepi ni kilang apa? Aku nak jawab apa tuan-tuan? Aku nak jawab apa depan Nabi? Aku nak kata kilang roti gardenia. Kau jangan nak tipu dengan Nabi SAW. Kau diharamkan dapat syafaat Nabi, kau tahu tak? Aku nak jawab apa depan kau ya Rasulullah? Akhir kita kata ya Rasulullah, kilang arak. Kalau Nabi dengar tu, apa agak-agak Nabi buat? Apa agak-agak Nabi buat tuan-tuan? Nabi batalkan program malam tu. Malam tu juga panggil gerombolan tentera daripada Madinah serang Shah Alam. Benda yang aku haramkan yang kau buat rupanya. Kau jangan main-main. Kalau kau ada otak, kau fikirlah benda macam ni. Tapi dia kata macam mana? Otak ada letak kat kapal lutut. Stupid ni manusia geram berlaku ni. Tuan-tuan, saya cakap ni benda ni tak berlaku, Nabi tak ada, tapi aku pernah kena benda ni, kau tahu tak? Dululah, once upon a time, kau tahu, ada seorang bekas Imam Masjid Al-Aqsa nama Syekh Muhammad Mahmud Siam. Dia ni datang ke Malaysia buat ceramah roadshow pasal Palestin. Kita membawa berjalan ke Shah Alam. Macam betul macam aku cerita tadi lah. Dia lalu dekat kilang kasbah, dia tanya aku, "Mahadha ya Nazmi? Ni apa benda?" Aku ni, Allah, nak kena apa ni? Aku kata li sinatil khamri, kilang arak. Allah. Dia kata, arak Allah. Dia kata, cepat laju lagi laju. Allah laknat ni, Allah. Aku punya malu kotor, binatang celaka berok semua lah. Malu Syekh. Lepas pada aku kena tu, bila aku bawa tetamu pada Syria, Tok Guru Syekh Ali Sabuni, Syekh Muhammad Quraim Rajah, ya, beberapa syekh ulama datang ke Syria, datang ke negara kita ni. Kalau aku lalu situ, kalau ditanya, aku aku tak jawab punya, aku tak jawab. Malu Allah, malu ya Allah, ya. Ni tuan-tuan, gitulah betapa Nabi sayang ke kita. Nabi pilih awal-awal untuk kita yang terbaik. Tapi umat ni tak dengar cakap, tak reti bahasa. Dia pilih juga benda yang Nabi tak suka. Agak-agak engkau ada harapan ke kita ni mendapat syafaat Rasulullah SAW? Harap-harap kita dapat, insya-Allah. Amin. Ya. Akhir tuan-tuan, Nabi pun pulang ke Malaysia, ya, ke Mekah, dan Nabi cerita apa yang berlaku. Dan kita sedia maklum, bila Nabi cerita, orang Mekah pakat gelak belaka ke Nabi. Orang kata Muhammad dah gila, sewil dan macam-macam lagi. Ya, lepas pada itulah bahawa Nabi SAW bersiap sedia untuk berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi saya cerita pada malam ni kisah sebab berlaku Al-Isra' wal Mi'raj itu 3 peristiwa: kematian Khadijah, kewafatan Abu Talib, dan Nabi diboykot, diuji dengan ujian yang berat. Nabi sabar. Dengan keberkat kesabaran ini digunakan kepada Nabi first prize, hadiah utama tuan-tuan. Dan yang kedua, perjalanan Isra' wal Mi'raj yang cukup panjang, yang banyak sangat hadis-hadis yang menceritakan tentang kisah tersebut. Nak khabar kepada kita, Nabi ni dah lama kenal ke kita, tapi kita ni kenal ke Nabi baru terkenal. Hari Jumaat baru nak selawat, itu pun kadang-kadang tak selawat, kan? Itulah kita ni. Tapi kat akhirat besok kita juga menggagau cari Nabi, menggelupur cari Nabi. Ya Rasulullah, isfa'lana, tolong syafaatkan kami, tolong syafaatkan kami. Nabi tak lupa kita, Syekh, kan? Nabi akan ingat umat ini di hari akhirat. Nabi nampak kita, Nabi kata apa? Ummati, ummati, ummati. Ya, semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa ana dan dosa kita semua. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqamah dalam perjuangan Islam. Dan insya-Allah sebelum kita mati, kita melihat hudud dilaksanakan di negara kita, insya-Allah. Amin. Dan seterusnya, bila kita mati besok, Allah mudahkan urusan kita di alam kubur. Dan yang paling penting, di
padang mahsyar ya. Allah mudahkan urusan kita dan dikurniakan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir. Allah.